Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kita baca dulu soalan dia, iaitu titik P bergerak sepanjang lengkuk sebuah bulatan dengan pusat C dengan koordinat 3, 4. Lengkuk itu melalui titik A negatif 2, 4 dan B 6H. Okey, so jika anda dapat soalan macam ni, dia tak bagi gambar rajah, dia bagi hanya dalam ayat bahasa sahaja. Okey, so anda kena tukarkan ayat bahasa Melayu ataupun English ke dalam ayat ataupun gambar rajah matematik supaya anda senang untuk dapatkan solution dia. So apa yang dia cakap di sini ialah P ni adalah locus, ya. P adalah locus dan dia bergerak secara bulatan. Okey, dan C adalah center dia yang ada koordinat 3, 4. Dan kita dapati bahawa dia arch ini ataupun lengkuk ini melalui titik A dan P. So katakanlah A berada di sini dan koordinat dia adalah negatif 2, 4 dan titik B adalah 6H. Katakanlah dia berada di situ. Senang, So kita tengok soalan yang pertama, iaitu soalan A1, cari persamaan locus bagi titik P. Sebab apa? P ni dia akan bergerak. P ni adalah locus itu. Dia bergerak secara bulatan dan dia bersenterkan atau berpusat pada point C. Bermaksud jarak dia di sini adalah sama. Katakanlah P berada di sini, di mana-mana dalam bulatan ini, katakan di situ adalah sama jarak PC. Jarak PC adalah sama dengan jarak AC. Sebab apa? Dia adalah satu bulatan yang sama. So ini adalah nilai jejari bulatan yang berpusat pada point C. Okey, so PC sama dengan AC. PCAC ni apa benda? Ialah distance dia. Guna formula mana? Guna formula distance, iaitu square root x1 tolak x2 square tambah y1 tolak y2 square. Okey, so macam mana nak buat? So masukkan P, kita tak tahu point dia kat mana, so kita biarkan dia dalam nilai. Point P adalah X dan Y. Okey, nilai A dan C semua ada, nilai koordinat dia ada. Okey, so kita guna formula mana? Square root X1 tolak X2 square tambah Y1 tolak Y2 square. Okey, kita guna formula ni. So PC, P kita tak tahu koordinat dia, so kita biarkan X dan Y sahaja. Masukkan dalam formula jarak ataupun distance. So X tolak C, point C, XC adalah 3 square tambah dengan Y tolak nilai Y C iaitu 4 sama dengan AC. Okey, sama dengan AC. So nilai XC adalah negatif 2 tolak 3 square tambah YA adalah 4 dan YB adalah 4. Okey, kita squarekan. So sini apa yang kita perhatikan, ada square root. So macam mana kita nak hilangkan square root? Ada dua cara. Sama ada anda boleh squarekan kedua-dua belah. Bila anda kuasa duakan dia, punca kuasa akan mati. Okey, akan mati, akan hilang. Ataupun anda pindah mana-mana satu, pindahkan square root ini ke sana, dia akan jadi square. So benda sama juga akan berlaku. Dia akan dapat kuasa 2 dengan punca kuasa 2 akan potong, dia akan mati, akan hilang macam tu sahaja. Okey, so and then buat apa? Buka bracket ini. So kita buka bracket ini, kita akan dapat berapa? X tolak 3 kuasa 2, kita akan dapat X square tolak 6X tambah 9 tambah Y square tolak 8Y tambah 16. Okey, and then kita selesaikan dalam ni dulu. Dalam bracket ini, negatif 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 5. Negatif 5 kuasa 2 kita akan dapat 25. Okey, tambah 4 tolak 4 dapat 0. 0 kuasa 2 0. So dapat macam ni,
And then pindahkan 25 ke sana, ke belah kiri dan susun elok-elok ni. So x square tambah y square tolak 6x tolak 8y. 9 tambah 16 kita akan dapat 25. 25 pindah 25 ke sini, kita akan dapat apa? 25. Kita dapat 25 pindah 25 sini, kita akan tolak 25. So dapat berapa? 25 tolak 25 kita akan dapat kosong. So buang terus. So buang terus sama dengan kosong. Ini adalah equation locus kita. Okey? Okey, untuk soalan seterusnya A2 dia minta apa? Dia minta nilai-nilai bagi H. Dan kita tahu AH itu berada pada titik B. Nilai Y bagi titik B. Tapi dan kita tahu bahawa locus ini lalu titik B. So apa maksudnya? Maksudnya kita boleh gunakan equation of locus P untuk dapatkan nilai H. Sebab apa? Sebab B melalui garisan ini. Okey, ini adalah satu garisan bulatan ini. Bulatan ini equation dia adalah ini ya. Okey, yang kita cari tadi. So masukkan nilai x dia adalah 6, y dia adalah h. So masukkan, so x square 6 square tambah h square tolak 6 darab 6 tolak 8, h sama dengan kosong. Okey, 36 tambah h square tolak 36 tolak 8, H sama dengan kosong. 36 tolak 36 akan jadi kosong. H kuasa 2 tolak 8H sama kosong. Okey, di sini ialah kuadratik Okey, so macam mana kita faktorkan dulu dapat H tolak 8. So kita akan dapat H bracket H tolak 8 sama dengan kosong. So nilai H yang pertama ialah H sama dengan kosong. H sama dengan kosong. Sebab apa? Saya pindahkan H ke sana dapat kosong. So bila pindah ke sana kita akan dapat H tolak 8 sama dengan kosong. And then H sama dengan 8. Sebab apa? Kita pindahkan ke sini, maknanya nilai H di sini adalah kosong dengan 8. Okey, H boleh jadi kosong dan 8. Okey, sebab apa? Sebab jika kita tengok kat sini, katakanlah sini adalah X sama dengan 6. Jika kita perhatikan, dia akan menembusi 2 point ya. So B sebenarnya dia bukan berada di sini ya. Okey, dia boleh jadi berada di sini ataupun di sini sebab locus dia adalah bulatan. So untuk point yang kat bawah ini, koordinat dia adalah 6, kosong, dan sini adalah 6, 8. Okey? Dapat? Okey, seterusnya kita tengok soalan B ya. Soalan B dia cakap apa? Adakah titik D iaitu berkoordinat 7, 2 terletak pada locus bagi titik P? Tunjukkan kiraan untuk menyokong jawapan anda. Okey? Adakah titik D terletak pada locus bagi titik P? So macam mana kita nak buat? Senang saja. D koordinat dia adalah 7, 2. Jadi kita masukkan koordinat nilai 7, X dia 7 dan Y dia 2 ke dalam formula ini. Jika kita dapat value sini yang kita masukkan ini adalah kosong, bermaksud D terletak dalam locus P. Dia locus P melalui titik D. Jika tidak, maknanya D bukan berada pada titik bukan berada dalam locus P. Okey, masukkan dalam formula. So masukkan dalam persamaan ini. So x square adalah 7 kuasa 2 tambah y square 2 kuasa 2 tolak 6x 6 darab 7 tolak 8y, y adalah 2, 82, so sama dengan kosong. So 7 kuasa 2 49 tambah 4 tolak 42 tolak 16 sama dengan kosong. Okey, so kita akan dapat
kita akan dapat negatif 5. Dan negatif 5 tak sama dengan kosong. Sebab sepatutnya jika D berada dalam locus P, kita sepatutnya dapat kosong sama dengan kosong. Jika tidak, kita akan dapat selain daripada kosong. Sebagai bukti bahawa jika sesuatu koordinat itu berada dalam koordinat dalam locus P, sebagai contoh kita letak sahaja koordinat mana-mana. Kita letak sahaja koordinat A ya. Masukkan koordinat A dalam formula ni, kita tengok adakah dia dapat kosong ataupun tidak. Sepatutnya kita akan dapat kosong Jom kita try test Okey. So X kuasa 2 A adalah negatif 2 tambah Y kuasa 2 4 kuasa 2 tolak 6 X iaitu 6 negatif 2 negatif 8Y iaitu 4. So kita kira kita dapat apa? Sini kita akan dapat 4, sini kita akan dapat 16, sini kita akan dapat negatif 12, sini kita akan dapat plus 12, dan sini kita akan dapat 30, kita akan dapat 32. So kita kira, so 16 campur 2 bukan plus negatif. So 16 campur 4 20 campur 12 kita akan dapat 32 tolak 32 sama dengan kosong. Terbukti bahawa A terletak pada locus P. Sebab apa? Kita dapat kosong, sama juga dengan kosong. Okey, itu cara kita nak tahu adakah suatu titik itu berada dalam locus P ataupun tidak. Masukkan koordinat dia X dengan Y. Jika kita dapat sama dengan kosong, dia terletak pada locus P. Jika tidak, seperti D ini tidak ya. Sebab apa? Left hand side tak sama dengan right hand side. So D tidak terletak dalam locus P. Okey, sebab apa? Sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri kita kira-kira kita dapat negatif 5. Sepatutnya dapat kosong. Okey, itu untuk soalan ini.